السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya menggantikan Dr. Abu Hafiz yang tak boleh datang sebab beliau ada halangan, mungkin ada hal. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita berkaitan dengan mutiara hadis. Hari itu sampai hadis yang keberapa? Masih ingat tak? Muka surat 35 75. Muka surat 75. Oh, hadis yang ke 131. Masya-Allah. Okey, baik. Bismillah. Kita tengok hadis yang ke 133. 131 okey. 131 ini hadis yang membincangkan tentang fadilat membaca Quran. Baik. Insya-Allah taala kebanyakan daripada kita sudah banyak yang tahulah tentang fadilat membaca Quran ni lah. Tapi tak ada salah bagi kita, bahkan ini dianjurkan bagi kita untuk sentiasa murajaah ilmu, mendengarkan ilmu, bahkan ilmu itu sudah kita pelajari, terutama berkaitan dengan fadilat membaca Quran. Kadang kita dalam membaca Quran ni tak seberapa bergairah, tak seberapa bersungguh-sungguh, hanya baca je, yang penting baca. Tapi apabila kita mengetahui ataupun mengingati tentang fadilat, keutamaan membaca Al-Quran ni, insya-Allah kita akan termotivasi. Jadi sehingga apabila kita baca Quran tu, kita merasa nyaman, merasa sedap, khusyuk. Bahkan kadang-kala kita tidak mau berhenti sebab kita nak pahala yang berlipat ganda. Oleh kerana itu, hadis-hadis berkaitan dengan fadilat Quran ni, kita kena pelajarinya, kita kena ulang kaji. Mungkin sebahagian daripada kita ada yang lupa dengan fadilat-fadilat tersebut. Oleh kerana itu sangat baik bagi kita untuk mengulang kaji tentang fadilat-fadilat Quran ni. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang ke-131 ni, muka surat 75 ni, bahawa di antara fadilat membaca Quran ialah, ini fadilat ni akan didapatkan nanti di yaumil qiyamah. Fadilat ni, iaitu kedudukan orang yang membaca Al-Quran di dalam syurga. Ya. Kedudukan orang yang membaca Al-Quran di dalam syurga. Maksudnya adalah, mereka yang sentiasa membaca Al-Quran ni, mereka akan mendapatkan kedudukan yang paling tinggi nanti di dalam syurga. Bergantung dengan bacaan Quran yang dia baca, bergantung dengan hafazan yang dia miliki. Ini maksud kedudukan orang yang membaca Al-Quran di dalam syurga. Tengok dekat sini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqih warattil kama kunta turattilu fid dunya. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Yang bermaksud yuqalu, dikatakan, ya, dikatakan ataupun diucapkan, dikatakan. Ini merupakan fi'il mudhari mabni majhul.
yang tidak disebutkan fa'il dia. Siapa yang mengatakan dekat sini tak disebutkan. Tapi yang berkata dekat sini adalah siapa? Siapa yang mengatakan ni? Malaikat. Yes, malaikat. Jadi akan dikatakan nanti kepada sahibul Quran. Ya, sahibul Quran. Sahibul Quran ni siapa? Sahib ni artinya, sahib dalam bahasa Melayu apa? Sahib, yes, kawan rapat. Dalam bahasa Melayu sahib itu kawan rapat, sangat rapat. Itu sahib. Nah, sahibul Quran ni, kenapa dia disebut sahibul Quran? Okey, kata para ulama dekat sini. Ulama mengatakan yang dimaksud dengan sahibul Quran, ya, di antaranya yang pertama adalah hafidhuhu. Hafidhuhu, yang menghafal Quran. Hafidh lah. Hafidh 30 juzuk. Kalau tak 30 juzuk, 15 juzuk ataupun 10 juzuk yang dia hafal lah. Tapi kalau boleh 30 juzuk. Jadi sahibul Quran ni maknanya hafidhuhu kamilan, menghafalnya sempurna, semua dia hafal. Lepas itu yang pertama sahib, hafidhuhu, hafad, ya, hafal Quran, hafidh. Lepas itu wal muwadhibu ala qiraatihi. Yang dimaksud sahibul Quran, dia sentiasa membaca Quran, bukan hanya hafal. Sebab kadang-kala ada orang hafal Quran tapi dia tak baca. Kadang-kala aja dia baca. Kadang 1 bulan dia baca, setengah bulan dia baca. Tapi ini yang dimaksud sahibul Quran, bukan hanya hafal, tetapi secara terus-menerus konsisten dia baca. Itu sahibul Quran. Itu makna yang kedua. Jadi makna yang pertama hafiz, makna yang kedua adalah sentiasa baca. Makna yang ketiga ialah yes, al-amilu bihi, yang mengamalkan Quran. Al-amilu bihi, yang mengamalkan Al-Quran. Dia memang hafiz 30 juzuk, ataupun bukan 30 juzuk, 9 juzuk, ataupun berapa juzuk lah. Lepas tu dia baca, tapi dia tak amalkan. Tapi dia tak amalkan. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dihafal, dia tak amalkan. Ini tak termasuk dalam sahib. Tak termasuk dalam sahib. Jadi yang termasuk dalam sahih yang ketiga ni ialah mengamalkan Al-Quran. Bahkan meskipun dia tidak hafal, dia sentiasa baca dan dia amalkan, ini termasuk sahibul Quran. Kemungkinan kita ni, ya, kemungkinan kita termasuk pada yang ni mungkin. Baca dan amalkan. Kalau hafal, kita hafal Al-Quran tak? Adalah sikit-sikit kan. Mungkin juzuk 30. Itu paling maksimum juzuk 30. Ataupun ditambah Al-Baqarah. Bahkan ada yang mungkin memiliki hafazan 3 surah pendek, 3 kul kan. Itu pun kita boleh disebut hafiz. Hafiz 3 kul, ya. Bukan hafizul Quran. Hafiz 3 kul. Tapi tak ada masalah. Yang penting kita disebut hafiz. Kan? Sebab hafiz tu menghafal, jaga, baca, amal. Masya Allah. Dia selalu murojaah setiap hari. Dia selalu baca ulang. Bukan hanya baca ulang dalam solat pun 3 kul juga. Masya Allah. Sungguh mulia orang seperti ini. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Itu yang ketiga. Jadi mana yang ketiga? Al-alim bi'amanihi. Mana yang keempat apa? Al-mutadabbir bima'anihi, yaitu orang yang mentadabburi Al-Quran. Itu pun termasuk dalam sahibul Quran. InsyaAllah di Yayasan Taklim ni banyak kita ni. Kita banyak ada kelas tadabbur. Ada tadarus, ada tadabbur Quran, Ustaz Mu'in, Ustaz Uzair. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Dan Alhamdulillah, semoga kita termasuk pada ni lah. Semoga kita ni tergolong ataupun termasuk dan disebut sebagai sahibul Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu dia. Jadi itulah sahibul Quran, hafiz. Yang kedua, yang pertama hafiz, yang kedua apa tadi? Sentiasa baca Quran. Maksudnya ni tilawah, ya, murattil, membaca Quran. Yang ketiga apa? Mengamalkan. Yang keempat tadabbur. Makna tadabbur. Memang ulama cakap macam tu.
Ada yang sebut hafiz ni 30 juzuk. Ada yang sebut sebahagian. Sebahagian. Ini makanya Masya Allah kalau kita ada anak-anak, masukkan ke ni pondok tahfidz. Suruh dihafalkan Quran. Ya. Dia pun orang tua yang suruh tu dia akan mendapatkan pahala juga. Sebab dia telah menunjukkan kepada kebaikan. Yuqalu li sahibil Quran. Ini dikatakan kepada sahibul Quran, kepada orang yang hafal Quran, kepada orang yang baca Quran, kepada orang yang mengamalkan Quran, kepada orang yang beri Quran. Ketika dia masuk syurga, dia disuruh apa? Iqra wartaqi. Ketika dia masuk pintu syurga tu, ya sebablah salah satu ganjaran bagi orang yang ni yang mengamalkan Quran, hafaz Quran adalah syurga kan. Jadi ketika dia masuk syurga tu, tiba-tiba malaikat menyuruh dia untuk iqra wartaqi. Kata malaikat iqra, baca Quran. Iqra dia maksudnya baca Quran. Tapi ketika itu tak ada Quran kan? Ketika itu tak ada Quran. So macam mana nak baca Quran? Hafazan. Hafazan. Ada hafazan Quran. Tapi Ustaz macam mana kita ni Ustaz ni, kita tak ada hafaz, kita ni bukan hafiz. Semogalah, semoga surah-surah yang kita hafal tu, surah-surah pendek tu, semoga tu termasuklah. Termasuk. Kita pun ingin masuk dalam apa ni? Dalam hadis ni. Jadi iqra, bacalah Quran yang kamu hafal, ya, semasa kamu baca di dunia. Ini untuk sahibul Quran. Okay, wartaqi, naiklah. Wartaqi, naiklah. Warattil, dan bacalah dengan tartil seperti mana kamu membacanya di dunia. Jadi sahibul Quran ni ketika dia memasuki ke syurga nanti, dia diminta untuk membaca Quran, membaca kalamullah yang telah dia baca ketika dia baca di dunia. Disuruh baca dengan tartil. Baca dengan tajwid, baca dengan perlahan, penuh dengan tadabbur. Of course yang dia baca adalah hafazan. Bukan buka Quran. Ya, bukan buka Quran. Tartil apa mana dia? Membaca Al-Quran sesuai dengan apa? Sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makhraj, sifat, waqaf. Ketika dia bertemu dengan waqaf tam, dia berhenti. Waqaf tam, waqaf lazim. Bila dia bertemu dengan waqaf jaiz, tanda jim kecil tu dia berhenti ataupun teruskan. Kalau ada tanda waqaf la, waqaf mamnu, dia berhenti. Ataupun dia berhenti di akhir ayat. Itu bacaan tartil. Dan dengan, of course, dengan tajwid lah. Okay. Wartaqi, dan naiklah. Maksudnya, setiap dia baca ayat Al-Quran tu, dia disuruh naik kepada tingkatan di dalam syurga. Naiklah. Baca satu ayat lagi, disuruh naik. Baca satu ayat lagi, disuruh naik. Semakin banyak ayat yang dia baca, semakin tinggi pula tingkatan dia di dalam syurga. Maksudnya, hafizul Quran ni, yang mempunyai hafazan Quran, dia amalkan Quran, maka kedudukan dia di dalam syurga amat-amat tinggi. Jadi disuruh baca. Kau baca Quran, baca. Baca dengan tertil. Setiap ayat yang kamu baca akan menyebabkan kamu dinaikkan darjatnya di dalam syurga. Naik, naik, naik. Bahkan di sini disebutkan, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu, tempatmu di syurga ini adalah di akhir ayat yang kamu baca. Bayangkan kalau dia hafaz 30 juzuk. Paling tinggilah kedudukan dia. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, atau hadis ataupun kamakal, di atas di dalam syurga, darjat bagi orang yang hafaz Quran di atasnya tidak ada tingkatan lagi. Tidak ada tingkatan lagi. Ya, kemungkinan orang yang hafaz Quran ni dia akan duduk bersama siapa? Siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling hafal Quran? Siapa yang paling bagus bacaannya? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga yang paling tinggi iaitu surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan kita surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Tak ada masalah. Kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita bukan hafiz, semoga kita dimasukkan dalam sahib ni. Sahib tu kawan rapat.
Kemana-mana dia baca Quran. Si ada, Masya Allah, Tabaraka Rahman. Dulu anak di pondok pesantren, anak ada seorang ustaz, Masya Allah, Tabaraka Rahman. Ustaz ni adalah hafiz. Dialah yang mengurusi inilah budak-budak tahfidz, budak-budak yang hafal Quran, dia yang mengurusi lah. Kalau dia ada iklan sana apa disebut sini? Iklan tu maksudnya dia memperlihatkan bacaan Quran. Dekat sini disebut apa? Hah? Tak ada kat sini tak? Biasanya kalau di sini, di sana tu untuk yang hafal Quran tu dia ada demonstrasi. Maksudnya dia apa ni? Dia letakkan di atas podium. Kemudian dia membaca bacaannya, bacaan Quran. Kemudian ada orang yang bertanya di hadapan tu. Suruh baca ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian. Jadi seorang ustaz ni, Masya Allah, kemana-mana, nampak beliau ni, ketika berjalan di lorong, ketika dia pergi ke sekolah, ketika dia pergi ke masjid, dia lisan beliau ni, dua bibir beliau sentiasa bergerak baca Quran. Macam ni. Dia bergerak, tak pernah berhenti. Tapi dia baca perlahan, suaranya tak terdengar. Tak terdengar oleh orang lain lah. Mungkin beliau sendiri mendengar. Terus anak tengok, anak teliti keadaan lisan beliau, sentiasa bergerak membaca Quran. Sebab dia adalah macam Quran berjalan. Iya, macam Quran berjalan. Masya Allah, Tabaraka Rahman. Dan beliau ni, ya pekerjaannya itulah hanya membimbing dan menguruskan orang yang menghafal Quran. Itu je, mengajar. Itu je kerjaan beliau. Beribadah, itu je. Mungkinlah beliau ni termasuk dalam sahib lah yang dikatakan baginda Nabi sahibul Quran. Masya Allah, Tabaraka Rahman. Dan adik-beradik dia semuanya hafal Quran. Kalau tak silap 5 ke 4 macam tu. Inilah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau macam mana memang ada keinginan untuk menjadi seorang hafiz dululah. Tapi tak kesampaian. Cita-cita tu tidak kesampaian. Tapi Masya Allah, ketika baca Quran ni, bagi orang yang murojaah ni, kalau dia ada hafazan, Masya Allah, ketika dia murojaah tu, dia macam, rasa dia tu nikmat ketika baca Quran. Sebab dia baca Quran tanpa melihat kan. Kalau kita baca Quran macam ni, macam biasa je kan. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adaban fawqa al-adabi bima kanu yufsidun. Macam tak ada rasa, tak ada sesuatu yang spesial. Kan? Tapi kalau kita baca tanpa Quran macam ni, Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati, kita khusyuk supaya tak terlupa, supaya bacaan kita lancar. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, sampai akhir. Masya Allah, lezat. Ana beberapa tahun merasakan merojaah ni. Dulu ketika ana duduk pernah duduk di Kelang. Mungkin 1 tahun berapa, 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Masya Allah, ini merupakan ni ana cerita ya. Ana bukan ini menyembuhkan diri, tak. Dulu selepas ana solat subuh ni, biasa merojaah 3 juz. 2 juz, 3 juz. Dululah. Tapi sekarang Masya Allah, bukan. Bukan. Ya Allah, Masya Allah. Memang lezat, sangat lezat merojaah Quran ni. Memang ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dan dulu ketika itu memang ana nak tuntaskan 30 juz, tak kesampaian. Mungkin ada 17 sampai 20 mungkin macam tu. Tapi sekarang pada masa Covid tu, Corona tu, ana tengah merojaah kan. Dekat ni, dekat Flora, dekat rumah. Merojaah berapa surah macam tu lah. Lepas tu keesokan harinya ana terus sakit. Dan ana terkena Covid selama berapa? 20 hari ke sebulan macam tu lah. Ana di hospital selama 10 hari kan. Di hospital Pusrawi tak silap. 10 hari ana bersemayam di sana. Qadarullah, Allah bagi cobaan dekat ana. Selepas merojaah tu, selepas ana sembuh daripada Covid tu, Masya Allah, gairah untuk baca Quran, merojaah tu kurang, mengurangi. Sebab dah lama tinggalkan bacaan Quran tu, jadi macam hilang ya, menurun. Sampai sekarang pun ana jarang baca merojaah yang ana hafal.
Ana lebih senang baca Quran macam ni. Aduh, itu pun yang dibaca hanya 6 muka surat. Itu je. Setiap pagi 6 muka surat. Tapi alhamdulillah lah, tak sampai hilang bacaan lah. Itu. Jadi Allah, anak-anak sangat menyesali kenapa saya meninggalkan murajaah ni. Ana pun ingin kembali, ingin lagi untuk murajaah konsisten seperti dulu. Sebab ana pun nak masuk dalam hadis Nabi ni. Yuqalu li sahibil Quran. Ni hadis yang bagus. Dikatakan kepada sahib Al-Quran. Ketika dia masuk surga, dia minta untuk membaca Quran. Inilah kemuliaan membaca Al-Quran. La haula wala quwwata. Oleh kerana itu, kita jangan putus asa ya. Meskipun sudah lanjut usia ke umur 40-50. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada masa, hafalkan Quran. Mulakan daripada surah-surah pendek dulu. Juzuk 30. Mulakan dari surah An-Nas, surah Al-Falaq. Surah ini sudah hafal lah. Ini sudah hafal, tak perlu dihafalkan lah. Yang belum hafal lagi. Ana pun dulu ana menghafal Quran bukan di pondok. Ana hafalkan di rumah. Alhamdulillah sampai lebih 17 juzuk. Hampir 20 juzuk ana hafalkan di rumah ni. Tapi kebanyakannya sangat banyak yang hilang lah. Banyak, tapi kalau di murojaah ulang senang. Kalau nak hafalkan kembali senang. Itu dia. Jangan putus asa meskipun sudah kita lanjut usia ke tu. Alah Ustaz, saya sudah berumur ni Ustaz, sudah umur 50, 60. Justru kita yang sedang mendekati ajal kematian ni banyakkan menghafal Quran. Kita pun dah tak sibuk lagi kan. Dah pension, uang ada semua, rumah ada kan. Tabungan ada semua. So, mau buat apa lagi? Ni hafalkan Al-Quran. Oh, tak reti lah Ustaz. Ni tak. Apa yang tak reti? Iya, kesempatan. Ini kesempatan bagi kita. Tak ada masalah. Hafalkan. Niatnya adalah libtigha'i mardatillah. Niatnya ialah mencari pahala keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada niat dalam hati kita kalau menghafal mungkin semoga dimasukkan pada hadis ni. Liqalu li sahibil Quran. Fadlah dia memang banyak, sangat banyak. Okey. Jom kita teruskan pada hadis yang kedua. Hadis yang ke-132. Sebaik-baik amalan ialah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Oh ni, sebaik-baik amalan ialah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Daripada Uthman bin Affan, baginda Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadis ini sangat famous lah. Sentiasa kita dengar. Kalau kita nak belajar Quran, biasanya para ustaz asatid akan baca hadis ni. Sebab hadis ni adalah motivasi bagi kita. Tengok dekat sini, perkataan khairukum ni, sebaik-baik kamu. Ini adalah perkataan perkataan baginda Nabi. Baginda Nabi SAW ni berkata hadis ni di hadapan para sahabat. Khairukum. Khairukum. Sebaik-baik kamu. Berarti yang dimaksud ni siapa? Yang dimaksud ni sahabat khairukum, sebaik-baik kamu. Sahabat kan? Khairukum, sebaik-baik kamu. Kalau tengoklah daripada zahir hadis ni. Tapi yang dimaksud sebetulnya bukan hanya sahabat, tapi semua kaum muslimin. Termasuk kita masuk dalam ni, khairukum, sebaik-baik kamu. Maksudnya tidak ada kebaikan melebihi kebaikan dalam perkara ini. Sebab khair ni datang dalam bentuk sigat tafdil. Melebihkan sesuatu daripada yang lain. Paling baiknya kamu, terbaik kamu adalah man ta'allama, sesiapa yang belajar Al-Quran. Dan perlu diingat dekat sini perkataan ta'allam ni. Bukan hanya belajar membaca. Bukan hanya belajar makhraj, sifat. Bukan hanya belajar tahsin, tajwid. Bukan tu je. Itu termasuklah. Tapi yang termasuk ta'allam ni diantaranya tadabbur. Masuk dalam ta'allam. Ta'allam ni mempelajari hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, mempelajari sirah dalam Al-Quran, mempelajari tentang akidah tauhid dalam Al-Quran, semua yang ada dalam Al-Quran tu.
Masuk pada ta'allam al-Quran. Wa'allamahu, kemudian orang yang mengajarkannya. InsyaAllah kita semua yang ada dalam majlis ini masuk dalam ni. Khairukum man ta'allama al-Quran 'allamahu. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Itu dia. Ini tak perlu dipanjangkan lah. Semua tahu insyaAllah. Nah, kita tengok pada hadis 133. Fadilat al-Quran, iaitu al-ahli Quran mendapat keistimewaan khusus. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Apa istimewanya ahli Quran ni? Jadi tengok dekat sini, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas. Oh, dia keluar. Dia tak dengar. Itu dia Anas tu. Anas bin Ridwan. Ridwan kalau tak silap ya. Bukan Anas bin Malik tapi Anas bin Ridwan kalau tak silap. Itulah tadi Anas sebut Anas bin Malik, dia tak mau ni. Masya Allah, tabarakar Rahman. Okey, tayyib. Dengar kat sini ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Oh, Masya Allah. Sesungguhnya Allah mempunyai golongan, ya. Ahlina, golongan istimewa. Ahli ni adalah, kalau kita terjemahkan, ahli ni adalah ahli keluarga. Ahli lah, keluarga, kerabat. Itu disebut ahli. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai kerabat, tidak mempunyai ahli. Maksud ahli ni dekat sini golongan istimewa. Yes, golongan istimewa. Ahlina. Okey. Kalau para sahabat bertanya. Jadi kata baginda Nabi ni, Allah mempunyai golongan yang sangat-sangat istimewa daripada kalangan manusia. Lepas tu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka ni? Wahai baginda Nabi, siapa golongan yang diistimewakan ni?" Maka kata baginda Nabi, "Hum ahlul Quran." Mereka itu adalah ahli Quran. Ahli Quran ni siapa? Ahli Quran ni siapa? Tu yang disebutkan tadi tu, 4 golongan tu. Sahib tu. Siapa? Ya, hafiz, membaca, amal dan tadabbur. Itu dia, ahlul Quran. Bahkan ahlul Quran ni lebih mendalam lagi. Dia yang faham tentang Al-Quran. Faham hukumnya, hukum hakamnya, faham tentang tauhidnya. Semua faham dia dalam Al-Quran tu. Itu ahlul Quran. Ini para ulama lah. Para ulama. Tapi sahib tu masuk dalam ahlul Quran ni. Diistimewakan. Jadi hum ahlul Quran, mereka ni ahlul Quran adalah ahlullahi wa khassatuhu. Ini disebutkan ahlul Quran, ahlullah, iaitu golongan ataupun ahli Allah, wa khassatuhu, dan orang-orang yang diistimewakan ataupun orang-orang yang dipilih. Jadi maksudnya ahli Quran ni merupakan golongan yang diistimewakan dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama dekat sini, salah satunya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ketika beliau menjelaskan hum ahlullahi wa khassatuhu, mereka adalah ahli Allah, golongan yang yang dekat dengan Allah dan diistimewakan. Beliau sebut yakni awliya'uhu wa ahibbabuhu wa ahbabuhu alladzina yatluna al-Quran. Mereka ini adalah wali-wali Allah dan kekasih-kekasih Allah. Nah, sekarang soalannya, siapa wali Allah? Ya, ulama. Kita termasuk wali Allah tak? Orang yang membaca. Yes, orang yang berilmu. Yes, taat kepada Allah. Kalau kita dalam majlis ni, boleh tak kita sebut wali Allah? Boleh tak? Memang kena boleh. Kita semua ingin menjadi wali Allah. Wali itu kekasih. Memang semua kita nak jadi wali Allah. Okey, wali Allah yang pertama, dia adalah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisah dia habib ke, kiai ke, ustaz ke, orang biasa ke. Yang penting
dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dia adalah wali Allah. Semua syariat Allah dia lakukan. Itu adalah wali Allah. Sebab di alam Nusantara ni, terutama di negeri seberang dan juga Malaysia ni, wali Allah ni biasanya orang yang mengetahui alam gaib. Kan? Boleh terbang. Kan? Boleh mengetahui ataupun menebak isi hati orang. Itu biasanya kan yang kita faham wali Allah kan selama ni. Betul tak? Betul. Biasanya kalau di sana, di negeri seberang, wali Allah tu setiap orang yang mempunyai keanehan, kejunilan. Ya, itu boleh dianggap sebagai wali Allah meskipun dia tidak solat. Betul. Ya, ada sebagian macam tu. Bahkan ada di kampung ana benda-benda macam ni masih lagi dipercayai. Masih lagi diyakini dia sebagai orang yang wali. Bukan orang pintar, orang bodoh. Iya, sebab orang ni sebut kahin kan. Kahin atau bomo dukun dia disebut orang pintar. Bukan orang pintar, dia orang bodoh. Mana orang pintar menjadi bomo? Orang pintar ni sentiasa menggunakan akalnya kan. Kalau tak ada dalil, kalau irasional, tak logik, dia kan tak terima. Betul tak? Betul. Tapi kalau di sana, mungkin kalau di sini mungkin tak ada lah. Kalau di sana banyak dongeng-dongeng, hurufat-hurufat. Si itu boleh terbang, si itu boleh tidur di atas daun pisang. Ya, waktu anak belajar dulu, anak banyak disisipkan, diceritakan dongeng-dongeng ni. Bahkan ada satu orang ulama ni, katanya, ni wali lah. Tapi anak tak sebut nama beliau, anak sudah lupa. Katanya dulu boleh tidur di atas daun pisang. Anak pun dengar dongeng, macam mana seseorang boleh tidur di atas daun pisang? Kalau di atas pohon boleh lah kan. Banyak orang yang ni, macam orang Papua banyak yang tidur di atas pokok kan. Ini tidur di atas pohon pisang. Masya Allah, tabarakallah rahman. Ada satu lagi yang cakap, dia tidur, ketika dia tidur dia berbantalkan ular. Jadi ular tu dijadikan bantal katanya. Masya Allah. Ini lagi hebat. Lepas tu ada lagi, dia cerita, ada satu bukit katanya. Kalau kita kita sebut ya, kalau kita nak kalau kita nak bercocok tanam di sawah tu, biasanya kan kita akan menggunakan pajak. Alat tu disebut apa pajak tu? Bajak kan? Ada satu lagi. Ini saya cerita dongeng juga kat sini ni. Ada satu orang murid anak cerita dekat anak lah. Jadi di tempat anak mengajar tu ada satu bukit lah. Dia katanya ni, dia cerita dekat anak bahawasanya di dalam bukit tu dia ada satu bajak yang terbuat daripada emas katanya. Dia emas. Tapi kata dia, sampai sekarang tidak ada yang berani memasuki bukit tersebut, kecuali dia adalah orang wali. Ada yang budak ini dongeng lah. Banyak-banyak dongeng. Bahkan sana, alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang. Dulu kepercayaan benda-benda khurafat ni Masya Allah sangat hebat, sangat kuat. Kalau mereka ni ada sakit ataupun apa, ni yang pergi kepada bomoh-bomoh, kepada orang-orang yang dianggap awliya ni. Sana kalau ada keturunan ni, ada zuriat, keturunan orang-orang yang terpandang macam tokoh lah. Kalau sana sebut kiai lah. Biasanya kalau ada zuriat daripada golongan ni, kalau dia tak solat, dia dianggap khilaf. Khilaf tu maksudnya di sana kurang lebih dengan wali. Ya, wali kan, wali ni maksudnya kekasih Allah. Jadi maksudnya dia tak boleh diikuti. Dia ada jalur lain. Dia keluar daripada syariat. Dia berada di di tingkat torikot ataupun hakikat ataupun makrifat macam itulah. Waliyadzubillah. Iya, ada kepercayaan macam tu. Ya, keyakinan macam ni. Jadi dia disebut khilaf. Khilaf tu maksudnya menyelisihi ataupun menyalahi. Dia disebut khilaf lah. Khilaf ni salah satu gelaran macam wali macam tu lah. Tapi jangan ditiru.
Itulah ahlullahi wa khassatuhu. Jadi ahli Quran ni diistimewakan. Kenapa diistimewakan? Karena dia baca kalam Allah. Karena dia mempelajari hukum-hukum. Dia mentadaburi ma'ani Al-Quran. Ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kata beliau ni, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, wa ya'maluna bihi, mereka yang diistimewakan ni, mereka mengamalkan Al-Quran. Macam mana sebut tadi. Wa yatamassaluna awamirahu, mereka mengerjakan perintah-perintah yang disebutkan Al-Quran. Wa yantahuna an zawajirihi, dan mereka meninggalkan, menjauhi apa yang di dalam Al-Quran. Wa yakifuna anda hududihi, mereka menjaga batas-batasan hudud Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'minuna bimutasyabihihi, mereka mengimani ayat-ayat mutasyabih. Wa ya'maluna bimuhkamihi, dan mereka mengamalkan ayat-ayat muhkam. Wa yatta'izuna bimawa'idhihi, dan mereka mengambil pelajaran terhadap peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Quran. Haulahi ahlul Quran wa hum ahlullahi wa khassatuhu. Mereka inilah adalah ahli Quran dan ahli yang dispesialkan. Itu kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Semoga kita termasuk ahli Quran ya. Ahli Quran yang diistimewakan. Baik. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah hadis yang ke-215 dan Imam Ahmad 12292 hadis sahih. Okey, seterusnya hadis yang ke-134. Perasaan hasad yang dibenarkan kepada ahli Quran. Ni dia. Ni perlu kita ketahui ni. Hasad kan? Hasad tu apa hasad? Sifat hasad. Dengki kan? Okey. Sifat hasad dengki ni tercela ke terpuji? Bergantung kepada keadaan. Tapi kalau kita mendengar perkataan hasad dalam bahasa Melayu, maka apa yang kita faham? Dengki kan? Kau ini hasad, kau ni dengki. Kau ni zalim kan? Hasad ni sama dengan zalim lah, lebih kurang. Tapi ada perasaan hasad yang dibenarkan. Boleh. Bahkan nanti ada hasad yang mustahab. Sifat hasad yang mustahab, yang dianjurkan. Anak akan jelaskan nanti insyaAllah. Okey, saya bacakan hadis dulu ni. Jadi perasaan hasad yang dibenarkan kepada ahli Quran. Tapi hasad yang macam mana nanti? Jadi hasad, sifat hasad. Tapi anak tak nak terjemahkan sifat dengki. Bukan. Sifat hasad dibenarkan kepada ahli Quran. Itu maksudnya macam mana? Tengok dekat sini. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La hasada illa fisnataini. Perasaan hasad itu dilarang kecuali pada dua perkara. Perasaan hasad itu memang dilarang, confirm dilarang lah. Kecuali pada dua perkara. Dua perkara sahaja hasad itu diperbolehkan. Cuma sebelum kita kaji memahami hadis ini, kita kenal pasti dulu tentang anwa'ul hasad. Jenis-jenis hasad. Jenis hasad ni ada 3. Kata ulama, jenis hasad ni dia ada 3. Kalau nak catat, boleh dicatat. Tapi kalau yang sudah tahu, tak perlu dicatat. Okey. Yang pertama. Hasad yang pertama. Iaitu hasad al-muharram. Al-muharram. Al-hasadul muharram. Al-madhmum. Okey, saya tulis ya. Ini supaya kita faham. Tak boleh tulis. Tekan mana ni? Remote. Ni datang. Okey. Ya? Okey. Tadi anak nak panggil. Okey, jadi al-hasad
Hasad. Ada 3 jenis, ya. Yang pertama dia hasad haram ataupun hasad muharram al-madmum. Okey, saya tuliskan dalam bahasa Melayu je lah. Hasad haram. Okey. Yang kedua, hasad mubah. Yang ketiga, hasad mustahab. Hasad haram, hasad mubah, hasad mustahab. Okey. Ada 3 jenis, ya. Okey. Nah, hasad yang pertama ni haram ni ialah untuk jenis yang pertama ni, hasad yang kita fahami lah, yang bisa kita faham, dengki kepada orang lain tu, iaitu seseorang mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain hilang daripadanya. Seseorang mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain hilang daripadanya, lalu berpindah kepada dirinya. Ini hasad haram. Dia tak boleh tengok orang lain happy. Dia tak boleh tengok orang lain tu ada harta. Ketika dia tengok nampak orang lain ada harta, dia terus dalam hatinya tu ada sifat dengki. Dan dia mengingini supaya harta yang dimiliki orang lain tu lenyap dan berpindah kepada dirinya. Ini hasad haram. Hasad yang biasa kita fahami dalam bahasa Melayu. Ini mazmum, tercela, haram. Dan ini merupakan bagian daripada zalim. Okey. Dan untuk yang jenis yang kedua, hasadun mubah, ya. Hasadun mubah atau yang disebut dengan ghibtah. Ghibtah ni daripada perkataan ghabatah, ghibtatun. Yes. Bukan ghibah. Sorry. Jap, tunggu. Yes. Tulis Jawa ya, jap. Okey. Ghibtatun. Apa ghibtatun? Ghibtatun ni dia jealous lah. Cemburu ataupun iri hati. Yes. Cemburu. Sifat cemburu itu ghibtah. Tapi kalau hasad ni dia memanglah dengki lah. Tapi untuk hasad mubah dan hasad mustahab ni, nama lain dia ghibtah, cemburu. Tapi dia juga bermakna iri hati. Sifat iri hati. Ini disebut ghibtah. Ghibtatun. Ghin ba ta tak marbutah. Yes, ghibtatun, ghibtah. Ini disebut ghibtah. Okey. Jadi jenis yang kedua ni hasadun mubahun, hasad yang diharuskan, yang mubah, yang boleh ialah seseorang menginginkan kebaikan yang dilihat ada pada orang lain agar dia juga memperolehi yang seumpama dengannya. Ini mubah. Seseorang menginginkan kebaikan yang dilihat pada orang lain. Agar dia juga memperolehi yang seumpamanya. Ini disebut ghibtah lah. Dia nampak orang lain kaya, dia semangat bekerja, dia banyak tabungan, dia mempunyai pekerjaan yang cantik, yang okey, dia ada kereta. Pun dia dalam hatinya tu terlintas, terfikir, aku nak juga macam dia.
Jadi dia macam ada jelas lah. Seandainya aku jadi seperti dia, seandainya aku menjadi orang kaya seperti dia, itu disebut hasad mubah. Dan dia pun tidak ada perasaan tidak ada perasaan benci. Untuk yang pertamanya ada perasaan benci langsung. Untuk yang kedua ni tak ada perasaan benci. Dia cuma ingin meniru. Meniru sama dengan dia. Saya mesti sama dengan dia. Saya kena ni, saya juga mesti ada harta, mesti ada kereta, mesti ada kerja. Dia ingin mencontoh. Ini boleh disebut sebagai hasad mubah. Nah, yang ketiga ni, yang hasad mustahab ni. Ini yang masuk dalam hadis ni. Hasad mustahab. Yang dimaksud dalam hadis ni hasad mustahab ni. Okey. Untuk jenis yang ketiga ni ialah dia mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain. Okay? Dia mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain juga ada pada dirinya. Dan dia tidak ada perasaan dengki, tidak ada perasaan benci. Bahkan dia sentiasa ada perasaan supaya nikmat tersebut sentiasa dikekalkan padanya. Ini hasad mustahab. Iya. Jadi dia nampak suatu nikmat pada orang lain. Ada suatu nikmat pada orang lain dan dia juga menginginkan nikmat tersebut tanpa kehilangan nikmat itu daripada orang lain itu. Maksudnya nikmat itu berkekalan pada dia lah. Dia pun yang nampak ni dia ingin menirunya. Kalau saya seperti dia mungkin saya akan menjadi seperti ini dan seperti itu. Andai saja kalau saya jadi orang kaya seperti dia, saya akan menginfakkan harta saya, contohlah. Ini termasuk pada mustahab. Mubah ini berkaitan dengan duniawi saja. Duniawi saja. Tapi kalau yang ni untuk yang jenis yang ketiga ni, dia berkaitan dengan akhirat. Yes, berkaitan dengan amalan-amalan baik. Dengan amalan-amalan baik. Ataupun yang ketiga ni berkaitan dengan dunia tetapi dia diinginkan untuk tujuan akhirat. Contohnya dia ingin menjadi orang kaya lah. Kalau jadi orang kaya dia boleh infak, menderma, donasi dan macam-macam. Okey. Itu yang dimaksud ala hasada fi illa fisnataini. Perasaan hasad itu dilarang kecuali pada dua perkara. Jadi yang dimaksud hasad dekat sini ialah apa? Hasad mustahab ni yang dianjurkan. Hasad mustahab ni. Maksudnya dia nampak orang lain memiliki nikmat dan nikmat itu dan dia pun ingin nikmat itu berterusan pada orang tersebut dan dia pun menginginkan nikmat itu. Macam mana saya nak sebut ya? Ini terlalu banyak bahasa ni, panjang sangat ayat ni. Boleh yang mensederhanakan bahasa tadi tak? Apa? Iya, hasad yang ditutup dalam agama memang masyru', mustahab. Dia sentiasa menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu berkekalan. Dan dia pun ingin menirunya. Itu dia. Dan dia pun ingin menirunya. Ini maksudnya la hasada illa fisnain. Tapi ada ulama lain yang sebutkan yang dimaksud la hasada fisnatain, iaitu hasad yang dibenarkan. Maksud dalam hadis ni la hasada illa fisnatain ni maksudnya hasad yang dibenarkan. Semua hasad tu tak boleh, haram. Cuma dibenarkan pada dua perkara sahaja. Ada ulama yang cakap macam tu. Tapi maknanya kembali kepada yang tadi tu. Bukan hasad kerana dengki. Tetapi dia tengok orang lain yang mendapatkan nikmat tu, dia pun ingin menirunya. Bukan dia menginginkan supaya nikmat itu lenyap daripada orang yang memiliki nikmat tu. Bukan macam tu. Itulah dia yang dimaksud hasad dalam hadis ni.
Jadi takut nanti tak ada yang faham apa maksud hasad dengki ni. Padahal dengki itu diharamkan. Kenapa dekat sini dihalalkan? Nah, faham. Kena faham. Maksudnya hasad di sini hasad mustahab. Perasaan hasad yang bermaksud untuk menirui ataupun menirukan orang lain lah. Tanpa bermaksud nikmat itu hilang daripada orang lain. Okey, saya banyak kali ulang ya. Okey, jadi dekat sini perasaan hasad itu dilarang kecuali pada dua perkara. Yang pertama, ni Masya Allah. Ini kalau kita ada kelebihan Al-Quran. Hafiz Quran, bacaan Quran cantik, bagus. Lepas tu dia amalkan Al-Quran. Yang pertama, hasad terhadap orang lelaki ataupun seseorang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Quran. Jadi maksudnya dia nampak orang tu dia memiliki bacaan Al-Quran yang bagus. Ataupun dia seorang hafiz. Dia pun terkagum-kagum. Lepas tu dalam hatinya ada niat untuk menirui langkahnya. Sehingga dalam hatinya dia mengatakan, andai kata aku jadi seorang hafiz macam dia. Masya Allah, seronoknya. Bacaan dia indah, cantik. Lepas tu halak dia bagus. Boleh. Ini yang kita sebut apa ya? Berangan-angan kan? Berangan-angan. Bukan menghayal. Kalau benda macam ni bukan menghayal. Apa beza berangan-angan dengan menghayal? Bercita-cita yang baru kan? Waktu yang berangan-angan. Kalau berhayal, biasanya kalau berhayal ni dia di luar batas lah. Di luar batas yang dia tak mampu, yang dia mampui. Macam mana contoh dia? Ya angan-angan je tapi tak ada usaha. Ya tak ada usaha. Ya Allah, macam mana? Cerita sikit dia. Bila? Ya. Andai aku ni jadi seorang raja. Ini menghayal ni. Menghayal. Kau nak jadi raja apa? Kalau dulu boleh lah. Zaman dulu boleh lah kan. Sekarang raja sudah mempunyai keturunan masing-masing. Sudah jelas. Ini menghayal yang tidak baik, yang tidak bagus. Astagfirullahaladzim. Aduh. Jadi kalau nak menghayal, berangan-angan, pilih-pilihlah. Mana yang sesuai. Kalau yang tak sesuai, jangan berangan-angan. Aduh ya Allah, astagfirullah. Macam mana anak-anak nak cerita 3 hari lepas. Bila? Hari Rabu. Sekarang hari apa? Sekarang hari Sabtu. Hari Rabu. Hari Rabu. Jadi hari Rabu tu anak pergi USIM lah. Anak ada urusan USIM nilai. Jadi anak pakai motor lah 1 jam pergi sana. Jadi di tengah jalan tu anak menghayal. Berangan-angan lah. Apa yang angan-angan dalam angan-angan anak tu. Jadi ketika itu anak banyak fikiran lah. Jadi alhamdulillah di tengah jalan tu adalah kesempatan bagi anak untuk menghayal sedikit lah. Apa hayalan anak? Hayalan anak ingin jadi profesor. Kan okey kan? Okey tak? Okey. Ya, itu angan-angan kan? Iya, cita-cita. Kebetulan ketika itu anak tengah memikirkan tajuk untuk PhD. Apa tajuk yang saya nak buat? Kalau lepas PhD ni anak nanti nak jadi pensyarah macam mana? Kalau seandainya anak jadi profesor, melamun. Dari rumah sampai ke USIM melamun tu je. Ya Allah. Astagfirullah. Tapi okey je kan yang tu kan? Itu mungkin sebagai doa kepada Allah. Menginginkan. Ya, betul. Jadi kita ni kalau nak berangan-angan, sesuaikan dengan keadaan kita. Jangan macam berangan-angan macam tadi ingin jadi raja. Mana boleh. Itu angan-angan jauh antara langit dan bumi. Kecuali kalau kau kahwin dengan anak raja, mungkinlah. Dan seterusnya. Macam ni juga. Berangan-angan kebaikan yang ada pada orang lain. Andai aku jadi sebab dia dalam hadis ini ada terusan dia. Anda baca dulu ya. Fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Okey.
Dia membacanya di siang dan malam. Masya Allah. Ini ahli Quran ni. Ahli Quran ataupun sahibul Quran. Dia baca ketika malam. Ketika malam dia baca di mana? Iya, dalam solat. Ataupun di luar solat. Selepas solat tahajud dia baca Quran, buka Quran. Ataupun dia murojaah. Ataupun murojaah tu murojaah dalam Al-Quran. Dalam solat. Itu yang lagi baik. Sebaik-baik murojaah Al-Quran apabila dia di murojaah dalam solat malam. Macam Nabi kita SAW. Baginda Nabi murojaah berapa surah dalam solat dalam satu solat malam? Berapa surah? 4 sampai 5. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Hei, itu satu malam. Baginda Nabi SAW. Siapa yang boleh tiru baginda Nabi? Tak boleh. Sahabat pun tak boleh. Ya, sahabat pun tak boleh, tak mampu. Salah seorang sahabat, siapa nama Abdullah ibn Abbas ke ataupun Abdullah ibn Mas'ud ataupun Anas. Ketika dia di belakang baginda Nabi, dia tak tahan. Dia macam nak mufarokoh, nak berpisah dengan solat baginda Nabi. Sebab dia tak tahan. Ya, solat baginda Nabi berdiri, qiyam. Baca Quran sepanjang-panjangnya. Itu pun baginda Nabi solat malam berapa rakaat? 11 kan? Kadang 13. Kita kalau qiyam lain berapa rakaat? Kan? Mungkin 3. Solat tahajud 2 campur witir 1. 3 ataupun 5. Kita tahajud 4 rakaat, witir 1. Bahkan baginda Nabi pernah mengerjakan witir 7 rakaat. Ada witir 11 rakaat. Kita ni, ya Allah, alhamdulillah, yang penting kita konsisten, itu dululah. Itu yang kita menang je, konsisten. Rakaat mungkin 3, mungkin paling banyak. Ya Allah, la haula wala. Lepas tu surah yang dibaca pendek. Al-Ikhlas ataupun Al-Kausar. Itu yang dibaca. Sebab kita nak cepat-cepat habis, nak cepat-cepat selesai. La haula wala quwwata illa billahil. Jadi Masya Allah, kalau boleh sesiapa yang ada hafalan lah. Yang ada hafalan. Hafal berapa surah tak kisah. Baca ni dalam surah Al-Lail. Okay, lepas tu fasami'ahu jarun lahu. Ini yang dimaksud. Ini hasad dia. Hasad dia dekat sini. Hasad dia dekat sini. Fasami'ahu jarun lahu. Yang membaca Quran tu didengar oleh orang lain. Didengar oleh jirannya. Didengar oleh jirannya. Dia baca Al-Quran ketika waktu malam. Ya betul. Dekat rumah Ana. Tepat sebelah rumah Ana tu. Bukan ada surau. Dekat di sebelah rumah Ana tu. Setiap malam ada seorang jiran baca Quran. Kalau Ana bangun, mesti dengar bacaan dia. Dan seketika itu, Ana pun mulai down. Sebab saya kalah dengan dia. Ya. Saya ada perasaan macam mana ya? Macam rasa kecewa. Kenapa ni? Saya yang ada ilmu lebih dari dia. Mungkin bukan Ana takabur. Saya yang ada sikit ilmu lebih daripada dia. Saya tak mengaji malam seperti dia. Dia yang bekerja, mungkin dia tak datang yayasan taklim, tak datang kajian. Dia baca Al-Quran di tengah malam. Masuk dalam hadis ni. Yatluhu ana al-laili wan nahar. Dan Ahmad yang di depan ni, yang hafal hadis, yang mengajarkan, dia tak baca Quran di waktu malam. Ya Allah, kau kalah dengan dia. Itu Ana merasa kecil. Ya Allah, macam mana dengan saya ni? Ya betul, dekat rumah Ana ni. Didengar suaranya tu. Sampai dekat rumah. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Jadi apa maksudnya ni? Boleh kita baca Quran di waktu malam lah. Tapi suaranya jangan kuat-kuat. Boleh didengar orang lain. Tapi jangan terlalu kuat. Takut mengganggu orang lain. Itu dia. Ketika dia baca Quran tu, dia didengar oleh jirannya. Lalu jirannya mengatakan, laitani utitu mislama utiya fulan fa'amiltu mislama ya'mal. Ini yang dimaksud hasad. Ni, mustahab. Hasad yang dianjurkan.
Ini perkataan dia. Alangkah baiknya jika aku dikurniakan seperti apa yang diberikan kepada si fulan. Andai aku juga menjadi hafiz Quran. Andai aku konsisten baca Quran. Nescaya aku akan beramal sepertinya. Aku akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Inilah hasad mustahab. Dia pun nak menjadi hafiz juga. Dia pun nak baca Quran juga. Boleh, tak ada masalah. Dianjurkan malah ni. Dianjurkan hasad yang seperti ini. Ini hasad yang pertama yang dianjurkan. Sebetulnya hadis ni ada sambungan dia. Yang kedua ialah hasad kepada seseorang yang diberikan harta. Lalu orang yang diberikan harta itu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang melihat tu berkata, seandainya aku diberikan harta, aku akan infakkan harta aku seperti mana orang itu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini diperbolehkan, mustahab. Mustahab. Dianjurkan. Jadi dalam hadis ini pembelajaran lainnya yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengagumi, kagum terhadap ahlul Quran, kepada orang yang baca Quran. Oleh kerana itu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jom kita dah tahu kan ilmu dia kan, ilmunya kita tahu. Jom kita baca Quran di waktu malam. Boleh ke tak? Boleh ha? InsyaAllah. Jom kita, jangan malas-malas. Umur kita mungkin dah berapa tahun dah? Mungkin ada yang 10 tahun. Mungkin ada yang berbaki 15 tahun. Ataupun mungkin ada yang berbaki 1 minggu lagi. Contoh, tak pasti kan? Muda ke tua ke, sama je. Jom kita ni berlomba-lomba dalam membaca Quran. Dalam membaca Quran ataupun menghafalkannya. Sekarang kan banyak tuition ataupun menghafalkan Al-Quran, berguru secara online. Kalau tak boleh datang secara fizikal, cari guru online. Nak store hafazan, nak submit hafazan. Boleh tu. Tapi kebanyakannya daripada kita tak mau. Apa kendalanya? Kendalanya sebab kelas itu ada yang berbayar kan. Ada yang ni, ataupun dia mungkin dia boleh bayar tapi dia tidak ada kegairahan. Tak ada kehendak. Macam tak, saya dah macam ni, takkan saya tak reti lah menghafalkan Quran, tak cepat hafal. Aduh. Sebab ini sebetulnya dia putus asa. Jangan putus asa, Allah akan tolong. Kan Allah dah kata, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putus asa ni adalah sifat orang-orang munafikun, sifat orang-orang kafir. Jangan kita tiru. Jangan kita sebut, alah ustaz, saya ni dah tua, sudah berumur, tak payah saya menghafal, saya nak baca je. Okey, tak ada masalah. Tapi bagi seseorang yang masih ada kekuatan memori, masih lagi ni menghafal. Itu adalah bekal yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kan dengan Al-Quran yang kita baca tu, nanti ketika kita dimasukkan ke dalam syurga, kita dipanggil. Ahmad, siapa? Baca Quran yang kamu baca dulu di dunia. Bacalah. Semakin banyak yang kita baca, semakin tinggi, semakin naik dan semakin tinggi kedudukan kita. Itu dia. Okey, jom kita teruskan. Kita masuk apa ni? Ke surat 37 ya. Ini dah habislah berkaitan dengan fadilat Quran ni. Kita tengok tema yang ke-16, 8 hadis fadilat surah tertentu dalam Al-Quran. Nak tahu ya, nak kenal tentang fadilat surah tertentu dalam Al-Quran. Okey, semua surah dalam Al-Quran agung semua. Semua mulia, semua agung. Membaca satu huruf yang ada di dalam surah itu mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Tapi ada beberapa surah yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenali dulu ni ya. Okey, kita tengok hadis yang ke-135. Ni. Ini fadilat surah Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung. Surah yang paling agung dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Meskipun dia terdiri daripada 7 ayat, tapi dia melebihi daripada ayat-ayat yang panjang tu. Melebihi daripada surah-surah yang panjang tu.
Oleh kerana itu dalam solat kalau tak ada ni, kalau tidak membaca surah Al-Fatihah, maka solat tak sah. Ya, tak sah. Lepas tu ada seseorang yang ni, kalau macam tu Ustaz, boleh tak kalau surah Fatihah ni saya ganti dengan surah Al-Baqarah? Surah Fatihah ni macam pendek je, kurang lah Ustaz. Boleh tak kalau saya ganti dengan surah Al-Baqarah? Contohlah. Mungkin ada orang yang berangan-angan macam tu. Boleh tak kalau saya baca surah Al-Baqarah ataupun An-Nisa, saya tak baca Al-Fatihah? Tak boleh. Tak boleh. Ini sudah ketetapan Allah. Fatihah, memang Fatihah. Jangan kau buat benda lain. Yang disuruh Allah tu kerjakan. Yang tak disuruh kau jangan banyak ni. Jangan merangkai-rangkai. Jangan buat-buat sendiri. Jangan mengada-ngada. Ya. Sebab kebanyakan orang-orang Nusantara ni, dia mengamalkan sesuatu dengan berasaskan mengada-ngada, berangan-angan. Itu dia. Yang berdasarkan perasaan. Yes. Yang penting rasa. Yang penting rasa, tapi bukan dalil. Tengok dekat sini daripada Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, baginda Nabi SAW bersabda kepadanya, "Lau 'allimannaka suratan hiya 'azamu as-suwari fil Qur'an qabla an takhruja min al-masjid, thumma akhadha bi yadi. فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته." Yang bermaksud, aku akan mengerjakanmu, aku akan mengajarkan kepadamu satu surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar daripada masjid. Jadi ceritanya ada seorang sahabat ni, dia solat dalam masjid tu. Lepas tu baginda Nabi memberikan tawaran kepadanya, mau tak aku ajarkan kamu satu surah dalam Al-Quran yang paling agung. Tengok dekat sini ya. Hadis ini datang dengan perkataan a'zamus suwar. Suwar ni jamak kepada suratun. Suratun satu surah, suwarun surah-surah. Surah-surah. Mana suwar ni semua surah lah. Ada berapa surah dalam Al-Quran? 114 kan? Maknanya satu surah ni lebih mulia, lebih banyak pahalanya, lebih agung pahalanya daripada membaca surah-surah yang lain. Jadi kata ulama, a'zam ni maksudnya lebih banyak pahalanya berbanding membaca surah-surah yang lain. Oh, kalau macam tu Ustaz, tak apalah. Saya baca surah Fatihah je kalau macam tu. Bukan macam tu ya. Bukan macam tu. Ada keistimewaan lain dah tersendirilah. Janganlah hanya baca surah Fatihah, lepas tu surah yang lain ditinggalkan. Sebab hanya mendengar hadis yang satu ni. Ada hadis lagi di bawahnya tu. Itu dia. Okey. Kemudian baginda memegang tanganku. Ni tengok bagaimana baginda Nabi sangat perhatian dengan para sahabat. Dia pegang tangannya. Ini menunjukkan kasih sayang baginda kepada para sahabat. Erat hubungan beliau dengan para sahabat ni. Apabila baginda hendak keluar masjid, aku berkata kepadanya. Tapi ini belum diajarkan lagi ya, belum diajarkan lagi. Falamma arada an yakhruj. Apabila baginda Nabi ni mau keluar daripada masjid, qultu lahu, aku berkata kepadanya, alam taqul law 'allimannaka suratan hiya 'azamu suratan fil Quran. Wahai baginda Nabi, bukankah engkau tadi telah bercakap kepadaku bahawa engkau akan ajarkan aku satu surah yang paling agung di dalam Al-Quran? Maka baginda Nabi jawab, kata baginda Nabi, surah itu ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, iaitu hiya 7 masani, iaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Itulah yang paling agung dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah, Alhamdulillah. Kenapa dia disebut as-sab'ul masani? 7 al-masani yang diulang-ulang. Apa maksud 7 ni? 7 ni apa? 7 ayat kan? Al-masani yang diulang-ulang tu apa? Diulang-ulang dalam solat. As-sab'ul masani. Wal Qur'anul 'azimul ladzi utituhu, dan Al-Quran yang agung yang telah diberikan kepadaku. Jadi semuanya Al-Quran itu adalah agung. Cuma yang paling agung ialah Al-Fatihah. Kita tahu benda ni.
Okey, jom kita teruskan kepada 136. Al-Fatihah merupakan surat cahaya. Suratul Nur, surat cahaya. Siapa yang membaca surah Al-Fatihah ni, maknanya dia telah membaca surah cahaya dan dia pun akan mendapatkan cahaya. Tengok daripada Abdullah ibn Abbas katanya, بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيدا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. Maksudnya, ketika Jibril sedang duduk di sisi Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana malaikat Jibril boleh duduk di sebelah Nabi? Kita tahu bentuk malaikat itu sangat-sangat sangat-sangat besar. Dari telinganya sehingga ke bau berapa perjalanan? 700,000 tahun. 500 ke 500,000 tahun kan? Perjalanan dari telinga sehingga ke bau. Itu besarnya seperti apa? Ini malaikat. Macam mana dia boleh duduk di sebelah baginda Nabi? Menyerupai seorang manusia. Sami'a naqidan min fawqihi, lalu baginda mendengar suatu bunyi. Boleh yang mendengarnya boleh baginda ataupun malaikat Jibril. Baginda mendengar suatu bunyi seperti pintu berderit dari atasnya. Bunyi-bunyi kecil dari atas baginda ni. Maka Jibril mengangkat kepalanya dan berkata, lepas tu Jibril tengok atas. Ternyata di atasnya tu adalah malaikat. Kata dia, ini adalah satu pintu dari langit yang dibuka pada hari ini. Ada satu pintu di langit ni mulai dahulu lagi sampai pada masa baginda belum dibuka sama sekali. Cuma pada waktu itu dibuka. Dibuka pintu langit ni. Yang tidak pernah dibuka sebelum ini. Kemudian turun daripadanya seorang malaikat. Turun daripada langit itu, apabila langit itu dibuka, turun satu malaikat. Lalu Jibril berkata, inilah malaikat yang turun ke bumi yang tidak pernah turun sebelum hari ini. Malaikat pun yang turun tu tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan seketika itu. Lalu malaikat itu memberikan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat itu? Bergembiralah kamu dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu yang tidak pernah diberikan kepada seorang Nabi pun sebelum kamu. Ada dua cahaya ni tidak pernah diberikan kepada seorang Nabi pun sebelum baginda Nabi. Bermakna dua cahaya ini merupakan sesuatu yang paling istimewa. Langit dibuka, satu orang malaikat yang tidak pernah turun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa dua cahaya tu, untuk memberikan kabar gembira berkaitan dengan dua cahaya tu. Lepas tu dia berkata, iaitu surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Pertama surah Al-Fatihah, yang kedua penutup surah Al-Baqarah. Penutup surah Al-Baqarah ni apa? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampai habis tu. Lepas tu kita tengok ya, dalam Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah ni dia mengandungi doa yang sangat-sangat agung. Okey, doa dalam surah Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pun dalam terakhir surah Al-Baqarah ada doa juga. Apa doa dia? Rabbana la tu'akhidna in nasina. Jap. Betul ke? Macam surah Ali Imran je. Jap. Betul ya? Betul ya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana
wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Lepas tu wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Yes. Banyak doa dekat situ. Yes. Itulah dia. Kenapa kita diperintahkan membaca dua surah ni? Dua surah ni memang dia disebut nuraini. Dua nur, dua cahaya. Dua cahaya. Sebab di dalamnya kalau kita belajar tentang surah Al-Fatihah kan, dia merupakan surah yang mengandungi tentang tentang ayat-ayat tauhid, tentang akidah. Bahkan ada seorang ulama yang mensyarah surah Al-Fatihah ni sampai dia ni tebal, syarahan dia tebal, sangat-sangat tebal. Bahkan padahal satu surah je Al-Fatihah 7 ayat. Tapi penjabaran dia, penjelasan dia luas, sangat luas. Itulah disebut nurain. Lepas tu tengok dekat ni kelebihan dia. Kamu tidak akan membaca satu huruf pun daripadanya. Satu huruf dalam surah Al-Fatihah, satu huruf di akhir surah Al-Baqarah. Melainkan kamu akan diberikan ganjaran dan kebaikan daripadanya. Apa yang kamu baca dalam surah Al-Fatihah, satu huruf, dan juga pada akhir surah Al-Baqarah, satu huruf, akan diberikan pahalanya yang berlipat ganda. Satu huruf akan diberikan 10 kebaikan. Ini satu tafsiran ulama. Satu tafsiran lagi yang dimaksud akan diberikan daripadanya ialah setiap doa yang dibaca dalam surah Al-Fatihah dan setiap doa yang dibaca dalam akhir surah Al-Baqarah, kamu akan mendapatkannya. Kamu berdoa apa dalam surah Al-Fatihah? Berdoa apa dalam surah Al-Fatihah? Meminta apa? Petunjuk kan? Meminta petunjuk. Akan diberikan petunjuk yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia mau belajar, mau memanggil hidayah, mau mencari hidayah. Okey, doa dalam akhir surah Al-Baqarah apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina. Minta supaya dia tidak disiksa kalau dia terlupa kan? Kalau dia membuat kesalahan kan? Lepas tu apa lagi? La tuhmilna ma la taqata lana. Jangan membebankan satu bebanan yang dia tidak boleh memikulnya kan? Maksudnya perintah berat. Apa lagi? Wa'fu anna. Minta apa? Minta ampun kemampuan. Apa lagi? Waghfir lana. Ya, waghfir lana meminta keampunan juga. Diampunkan dosanya. Warhamna. Minta apa? Minta rahmat. Itu semuanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca ni. Surah Al-Fatihah okeylah kita dah baca. Mungkin yang jarang kita baca yang akhir ni. Yang akhir surah Al-Baqarah ni. Baca kan? Baca sebelum bila dibaca? Sebelum zikir. Sebelum tidur ya, sebelum tidur. Betul, sebelum tidur. Amanar Rasul bima unzila. Tapi kalau nak baca ni jangan terlalu mengantuk kalau nak baca ni. Kalau terlalu mengantuk, malas nak baca ni. Sebab dia agak panjang. Amanar Rasul bima unzila. Kalau dia terlalu khusyuk, terlalu menghayati, boleh hilang rasa mengantuk tu nanti. Dia baca sambil menangis. Amanar Rasul bima unzila. Last selepas baca ayat tu, hilang mengantuk dia pula. Sebab dia menangis baca Quran tu. Kalau boleh baca, jangan terlalu mengantuk. Siap-siap kalau dah tidur baca tu. Tak bukan yang. Okey, yang ni boleh dibaca bila-bila masa yang dua ni. Kalau dia baca dua sekali, bukan kita kena baca sebelum tidur pun. Baca dalam solat. Itu lagi bagus. Baca di luar solat. Jadi siapa yang punya hafazan ni, akhir surah Al-Baqarah ni baca dalam solat. Amanar Rasulu bima unzila. Pun kalau kita tengok, ini pun banyak dibaca oleh imam-imam dalam solat. Amanar Rasulu. Ni dia akan mendapatkan fadilat dia. Ni adalah doa. Okey, tayyib. Kita cukupkan ke atau kita sambung? Cukup ya? Cukup ya? Okey, cukuplah. Okey, tayyib. Sebelum kita tutup ada soalan tak berkaitan dengan ni? So, kelas seterusnya insya-Allah hadis yang ke-137 lah. Kalau untuk hari Rabu anda cuti, kalau ada ustaz kosong hari Rabu memang anda tak boleh isi lah. Kalau selain tu insya-Allah anda boleh isi. Ada soalan ke berkaitan dengan fadilah-fadilah Quran ataupun hadis-hadis yang telah dibahas tadi? Dipersilakanlah kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan kita tutup. Okey. Baik, nampaknya tak ada soalan. Insya-Allah kita tutup. Ya.
Anak masuk Quran. Iya. Hah? Mana? Boleh bawa? Bawa kita masuk surga. Okey, ini ada soalan bagus. Ada seseorang yang berkata bahawa kalau anak kita hafal Quran, maka kedua ibu bapanya akan dimasukkan ke dalam syurga. Hah? Ada tak? Syafaat. Okey, tidak ada hadis yang menjelaskan tentang ini. Cuma ada satu hadis, seorang anak yang hafal Quran, maka di akhirat nanti kedua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota. Tapi itu hadis dhaif. Sudah happy tadi mendengar. Lepas dia cakap hadis dhaif. Itu dia. Tak ada itu. Tapi insya Allah dengan berkat anak itu hafal Quran, kedua ibu bapanya akan mendapatkan pahala juga. Akan mendapatkan pahala yang besar. Iya. Itu saja yang ana boleh jawab. Ada soalan lagi? Tak ada ya? Tak ada. Okey, baik. Kita tutup perjumpaan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.